Okey, Assalamualaikum dan hai, selamat petang kepada semua group members. Hari ini kita akan mempersilakan seorang tokoh daripada group assignment kita, iaitu saudara Muhammad Adam Syamil untuk memperkenalkan diri dan juga terbentangkan sedikit tentang diri beliau. Apakah kejayaan-kejayaan beliau yang beliau ada dan juga pengalaman dalam menjadi seorang fotografer. Jadi, tanpa buang masa, saya mempersilakan saudara Adam Syamil untuk memperkenalkan diri. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Adam Syamil bin Azman. Saya berasal daripada Kedah dan sekarang tinggal di Johor Bahru untuk bekerja. Um, untuk pendidikan saya bermula dengan sekolah menengah dekat Baling, salah satu daerah dekat Kedah juga. Dan selepas SPM melanjutkan pelajaran ke Politeknik Ibrahim Sultan di Pasir Gudang, Johor. So dekat Politeknik tu saya ambil course graphic design, iaitu reka bentuk grafik, diploma reka bentuk grafik, dan selepas 3 tahun dah grad. Okey, sekarang saya Okay. buka untuk soalan. Boleh tujukan kepada saudara Adam. Pada siapa-siapa je boleh mula. Mushidah. Anik, dia orang tak dengar. Boleh dengar tak suara? Boleh dengar. Okey. So, kita mulakan soalan. Mungkin dari Mushidah. Ada nak tanya tak pada Adam? Tu, bagi location dah ada soalan. Tanya kerja apa? Tak bagi tahu kerja apa tadi. Sorry. Okay, saya mulakan soalan saya. Bolehkah saya tahu bagaimanakah anda menceburi bidang fotografi ini? Okey, untuk khusus dalam bidang fotografi ni saya ceburi selepas habis SPM. Sebab kalau ikutkan macam daripada salah silah keluarga dulu, ayah saya pun adalah seorang wartawan berterusan. So memang berkecimpung dalam bidang kewartawanan dengan fotografer ni lah. So lepas habis SPM tu, macam memang minat terhadap fotografi ni memang ada. So saya start untuk try dengan bermain dengan kamera, try untuk shoot selepas selepas habis SPM. So lepas menyambung pelajaran dekat Politeknik Ibrahim Sultan, saya mula masuk sebagai student engineering. Tetapi selepas 2 minggu saya minta untuk tukar ke course diploma graphic design sebab minat yang mendalam terhadap bidang fotografi dan videografi. So sejak daripada tu sampai sekarang saya mula mengasahlah bakat dan juga pengetahuan dalam bidang fotografi dan videografi. Okey, jadi menarik soalan kat sini. Jadi saya nak tanya kepada saudara Adam sendiri, kenapa Adam rasa kita mula-mula kita mohon UPU sebagai seorang student kejuruteraan, tapi peralihannya menjadi seorang graphic designer atau kita lebih kenali sebagai orang-orang media. Kenapa minat tu berubah? Kenapa tak pilih daripada awal? Okey, untuk dari segi yang macam cakap tadi, dalam UPU tu memang kita kan diberi 10 pilihan tak silap saya. So daripada segi susun atur pemilihan tu dia utamakan yang first macam tu kan. So pada saya time tu saya letak yang first kali tu kejuruteraan, yang kedua baru graphic design. Biasalah lepas SPM kan dia macam tak tentu arah tuju lagi. Okey, baik. Jadi memandangkan saudara Adam sendiri ataupun Encik Adam lah sekarang banyak berkecimpung dalam bidang fotografi dan seperti mana yang saya membuat kajian sedikit tentang Encik Adam lah, dia banyak
menang award ataupun banyak masuk pertandingan-pertandingan untuk mencipta sesuatu yang baru dalam bidang khususnya dalam bidang media sosial ni. Jadi apa salah satu kejayaan yang terbesar dalam uh, Encik Adam punya career sekarang? Okey, alhamdulillah sejak saya menceburi bidang ni ada beberapa lah pertandingan yang saya masuk dan antara yang paling saya banggakan alhamdulillah sejak bermula daripada politeknik saya ada ceburi satu pertandingan yang dianjurkan oleh Maybank, Yayasan Maybank iaitu My Tiger Value. Pada tahun 2019, 2020 tak silap saya. So, pada tahun tu pertandingan berkaitan fotografi dan seni lah iaitu berkaitan menjaga alam sekitar dan juga harimau. Pada pertandingan itu saya memenangi tempat pertama. Alhamdulillah. Oh, jadi apakah ganjaran yang Encik Adam dapat daripada pertandingan tersebut? Untuk pertandingan tu saya memenangi tempat pertama iaitu berjumlah RM6,000 dan CJ lah. Oh, okey. Jadi agak membanggakan di sini dari segi karya ataupun persembahan Encik Adam sendiri dalam membuat seni tersebut. Jadi apakah inspirasi dalam membuat perkara yang luar biasa sampaikan Encik Adam boleh menang tempat pertama tu? Pada saya inspirasi tu daripada ramailah kalangan designer-designer dan artis-artis daripada Malaysia dan dalam negara. Seperti yang saya boleh sebut Tuan Kuku Besi kalau tahu, yang sering design poster-poster dekat dalam filem-filem dalam Malaysia ni. So dia adalah salah satu inspirasi saya lah untuk lebih melonjak dalam bidang ni. Okey, baik. Jadi kita buka lah soalan kepada saudara Adam. Okey, saya nak tanya pula. Okey, dari mana Cik Adam belajar cara shoot ataupun cara editing tu? Pada peringkat awal saya memang banyak explore sendiri untuk dalam skill untuk basic fotografi dan juga editing. Mostly saya akan try and error lah daripada sejak saya form 4. Saya mula minat bidang-bidang ni dan akan try software-software yang ada, try buka kalau shoot pula. Kalau ada wedding saudara mara akan pergi untuk offer diri untuk shoot. Macam itulah dan lama-lama kita akan orang kata mengasah lah benda tu, skill tu. Jadi kita buka soalan lain kepada Adam. Okey. Encik Adam, kan kalau kita tahu kalau nak masuk bidang ni kita perlu keluarkan banyak investment. Contoh macam mana boleh ah, rasa nak invest dalam bidang ni? Dari Kan segi tahu kewangan. kalau dari segi kewangan, kalau kemungkinan banyak yang tak menjadi dalam bidang ni kan. So macam mana boleh rasa nak try untuk invest dalam bidang ni? Okey. Bila dalam bidang fotografi ni, ramai yang cakap untuk dapat gambar yang cantik kena ada gear peralatan yang canggih, yang mahal. Tapi sebenarnya untuk beginner memang kalau boleh guna apa yang ada di tangan untuk bermula. Maksudnya untuk kita kumpul dana-dana untuk kita kumpul duit untuk kita beli peralatan yang lebih mahal, kita boleh mula dengan apa yang ada kat tangan kita. Contoh seperti smartphone untuk kita shoot dulu. Dan menghasilkan pendapatan daripada apa yang ada kat tangan kita dulu untuk bermula. Dan lama-lama kita boleh upgrade lah kan, slow-slow. Jadi so far Encik Adam apa kejayaan Encik Adam sekarang? Untuk sekarang saya bekerja di Tasbih Studio sebagai videographer dan juga graphic designer kat situ. Alhamdulillah dah dalam 3 tahun lebih bersama dengan syarikat tu di Johor Bahru. Okey, jadi kita buka soalan lain. Kak Lim, ada nak tanya ke?
Aziz? Saya nak tanya, okay Encik, apakah gambar yang paling bermakna yang anda telah ambil? Saya banyak mengambil gambar sejak saya mencuburi bidang ni, dan antara gambar yang memberi kesan kepada saya dan juga bermakna kepada saya adalah gambar family saya sendirilah, bila saya boleh capture gambar family saya dengan secara, orang cakap, gambar tu nampak profesional lah, dan kita puas hati dengan gambar tu, dan gambar tu pula gambar family kita kan, memang kita simpan sebagai kenangan. Itulah gambar yang paling. Okey, Terima jadi kasih. Encik Adam, saya nak tanya soalan seterusnya. Kalau Encik Adam kata tadi ada satu kejayaan yang terbesar, iaitu yang masuk pertandingan Yayasan Maybank. Dan Encik Adam boleh kongsikan tak beberapa, tergagap saya, beberapa lagi kejayaan yang Encik Adam peroleh selain daripada memenangi RM6,000 Maybank tersebut? Okey, untuk yang terbaru saya ada masuk pertandingan yang dianjurkan oleh Studio Kembara, yang production yang buat filem Mat Kilau. Dia ada mengadakan pertandingan untuk create balik scene-scene dalam Mat Kilau. Dan saya dah join dengan tim, dengan kawan-kawan, dengan tim saya. Alhamdulillah, kami mendapat tempat yang pertama pada bulan 8 tak silap saya. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi apakah ganjaran daripada pertandingan tersebut, Encik Adam? Daripada pertandingan tu, tempat pertama memperoleh RM10,000 dengan trofi lah. Okey, baik. Kita buka soalan lain. Mungkin daripada Aziz. Okey, saya nak tanya, setelah 3 tahun dalam kerjaya sebagai graphic designer, apakah cabaran yang Cik Adam perlu harungi untuk menjadi seorang graphic designer? Cabaran untuk seorang graphic designer pada saya secara personal adalah creative block. Kalau pernah dengar, creative block tu bila kita perlu buat satu design ataupun satu task, tapi kita berada dalam keadaan stres dan emosi kita yang tidak terkawal, so kita tak dapat nak keluarkan idea-idea tu. So untuk bagi saya, penyelesaian benda tu adalah kita stop kejap, kita rest kejap, keluar, kita cari angin, ambil angin, try minum kopi kan. So itulah cabaran terbesar sebagai seorang graphic designer. Okey, baik. Jadi saya nak tanya satu soalan cepumas kepada Encik Adam lah. Apakah, kalau boleh serba sedikit kongsikan kepada kami, berapakah jumlah yang sebenarnya Encik Adam telah invest untuk menjadi seorang graphic designer? Ataupun Encik Adam rasa setakat hari ini, berapakah modal yang Encik Adam dah keluar untuk menjadi tahap sampai sekarang? Saya rasa sejak daripada saya menceburi bidang ni, saya start dengan beli kamera. Saya start dengan beli kamera, invest dengan lens. Lepas tu saya start dengan videografi. Seterusnya, sambil-sambil tu saya buat juga graphic design. Total saya rasa dalam 25 hingga 30,000 untuk peralatan sahaja. Okey, baik. Soalan lain mungkin? Cik Lim, Sarul. Cik Adam, Okey, saya nak tanya. Sama dulu. boleh saya tanya dulu? Boleh. Sila. Alright, terima kasih. Okey, Cik Adam, saya nak tanya, bagi macam yang remaja sekarang yang baru nak ceburi bidang ni, kalau macam kamera apa yang sesuai untuk first beginner untuk guna? Secara pendapat personal saya, kamera yang kita cakap untuk beginner, dia dari segi dari segi harga, dari segi keupayaan dan features dia, saya kalau boleh suggestkan kamera Sony A6000. Kamera tu memang sesuai lah untuk beginner, untuk buat video, untuk tangkap gambar. Memang saya rasa itu yang paling sesuai untuk beginner. Okey, baik, terima kasih.
Lagi soalan? Saya nak tanyalah kan, macam selalu setiap yang kita career yang kita masuk mesti akan ada dia punya cabaran-cabaran dia kan. So pernah tak terasa macam kenapa aku masuk dalam bidang ni? Macam tu, pernah tak rasa nak tarik diri dari bidang ni? Macam tu. Sejujurnya pernah rasa macam tu bila kita dah, saya ni jenis orang yang tak boleh nak buat benda yang sama untuk jangka masa yang terlampau lama. Saya akan cepat rasa bosan, saya nakkan cabaran yang baru. So bila saya berada pada posisi yang sama dengan benda-benda yang saya lalui, benda yang sama setiap hari, so benda tu kadang-kadang saya rasa kenapa aku masuk dalam ni, kenapa aku buat benda ni, dan rasa jugalah untuk try benda bidang lain. Macam saya punya minat pun, saya minat benda-benda yang ekstrim, benda-benda yang lasak. So kadang-kadang terfikir untuk mengubah benda tu ke arah satu lagi sebab dah terlampau lama dan bosan. Tapi kadang-kadang bila kita semangatkan diri balik kan untuk tempuhi cabaran tu, okey, semua okey lah. So apa yang buatkan Cik Adam still teruskan dalam bidang ni? Ada yang semangat dari segi apa? Macam tu. Pada saya semangat rasa minat. Minat dalam diri terhadap design, terhadap fotografi, terhadap videografi tu yang tebal lah menyebabkan saya still dalam bidang ni. So tu yang nak diingatkan kalau siapa-siapa yang nak join bidang fotografi, videografi, design ni, first kali yang kena ada bukan skill, bukan kamera, bukan peralatan yang canggih-canggih, tapi kena ada minat yang mendalam. So baru kita boleh carry benda tu. Kalau tak memang ada cabaran sikit kita akan patah semangat, terus stop, terus pergi ke bidang lain lah. So minat yang paling penting. Soalan? Cik Adam. Ya. Bagi Cik macam software editing yang Cik guna yang paling mencabar untuk guna untuk editing tu, bagi Cik software yang mana? Yang paling mencabar. Untuk software yang setiap hari saya guna adalah software Adobe lah. Daripada Adobe dia ada banyak kan. Ada Photoshop, After Effects, Illustrator, Premiere Pro. Untuk main dalam bidang ni. So yang paling mencabar dan yang paling susah pada saya yang sampai hari ni pun tak explore habis lagi adalah Adobe After Effects. Kalau yang lain tu After Effects ni untuk pengetahuan dia untuk buat efek. Macam efek CGI dalam filem, banyak gunakan After Effects lah. Mostly filem-filem yang efek memang akan guna After Effects. So macam yang tu paling mencabar lah, yang belum Yang explore 100% lagi. Dia mencabar. Satu lagi, untuk gunakan dia ke tahap yang maksimum pun memerlukan peralatan yang high end jugalah. Kalau tak memang dia tak support kan. Faham. Okay, terima kasih. Soalan? Saya nak tanya Cik Adam, macam gambar tu atau setiap gambar ada meaning kan? So macam mana you ada idea atau konsep untuk ambil gambar tu? Okey. Untuk setiap gambar yang kita ambil, pada peringkat permulaan macam saya baru join dulu, memang kita akan try and error. Kita akan ambil je, ambil untuk kita try lah kan. Tapi bila lama-lama, kita akan mula faham konsep, story dalam setiap gambar tu. So pada saya pengalaman dan masa lah berapa lama kita shoot tu, benda tu lah yang akan buatkan macam kita tengok je satu situasi tu, kita dah boleh gambarkan gambar yang macam mana kita nak, story apa yang ada dalam tu. Dalam bidang fotografi ni dia ada satu terms yang dipanggil art of seeing. Art of seeing ni kita tengok daripada sudut yang berbeza untuk kita ambil gambar. Contoh kita dalam satu situasi tu, kalau kita pandang dengan mata biasa, kita cuma nampak benda tu biasa, tapi kita try ambil daripada angle yang lain. Untuk fotografer yang dah lama, dia ada kemahiran art of seeing yang tinggi.
So dia boleh imagine dalam kepala dia je, kalau daripada angle ni akan nampak macam ni, daripada angle ni akan nampak macam ni. So benda itulah yang saya rasa create story dalam setiap gambar tu. Thank you Encik Madam. Soalan? Ada lagi ke? Okay, kalau macam tu saya anggap tiada lagi soalan daripada kumpulan kami sebagai interview kepada Encik Adam pada kali ini. Mungkin Encik Adam boleh bagi sedikit penutup untuk interview ini. Apakah harapan Encik Adam kepada anak-anak muda khususnya yang ingin menceburi bidang fotografer ataupun bidang videografer kepada rakyat Malaysia? Okey, untuk harapan saya adalah untuk orang-orang yang baru nak bermula dalam bidang ni, saya pun tak lama sangat kan, tapi bolehlah untuk bermula tu perlukan yang first sekali adalah minat yang mendalam terhadap bidang ni. So apa jua cabaran yang datang tu kita boleh tempuh dengan sepenuhnya lah. Yang kedua adalah usaha. Usaha tu juga penting. Kalau kita minat saja tak usaha pun tak guna kan. So kena ada usaha yang tinggi lah, yang keras. Jangan malu bertanya, kalau tak tahu tanya je dengan orang-orang yang senior lah, yang lagi tahu. So lama-lama kita akan menambah pengetahuan kita dalam bidang ni. Okay, jadi sekian saya rasa mungkin itulah penutup yang dapat memberi kesan kepada masyarakat ataupun belia khususnya lah untuk anak-anak muda untuk menceburi bidang dalam videografer dan fotografer seperti mana Encik Adam bagi tahu tadi. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada saudara Encik Adam Syamil kerana sudi bersama dengan kami dalam sesi interview pada kali ini dan semoga kita sama-sama dapat belajar satu benda yang baru dan dapat aplikasikan apa yang Encik Adam bagi tahu dan kongsikan kepada kita untuk lebih berguna kepada semua dan masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat interview.